Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada seluruh warga SMK Seri Permaisuri, kepada pentadbir-pentadbir sekolah, barisan guru-guru, asatizah dan seterusnya kepada anak-anak SMK Seri Permaisuri. InsyaAllah untuk kali ni kita punya sesi ni setengah jam je, ringkas je. Jadi saya harapkan sangat dalam masa setengah jam yang sangat ringkas, sangat padat ini, adik-adik semua khususnya dapat betul-betul tumpukan perhatian. Kalau dapat buka buku nota, catat, boleh catat sebab ada banyak fakta, ada banyak poin yang menarik untuk adik-adik semua catat dan bawa dalam kehidupan. Sebab kita tak nak ceramah 30 minit ni dia sekadar jadi perkara yang apa ustaz cerita hari tu? Lupa dah. Sebab tu kenapa ilmu ini adalah ibarat kuda yang liar yang perlu untuk ditambat dengan pena. Jadi kalau adik-adik ada kertas, ada pen, boleh tulis dekat kertas sebab insya-Allah akan bermanfaat apa yang akan disampaikan. Terlebih dahulu nama saya Izhar, saya daripada program Da'i, so boleh panggil Da'i Izhar juga. So untuk setengah jam ni tak sempat nak cerita panjang, kita terus pada poin kita sebab ada perkara-perkara yang penting untuk kita belajar. Sebab adik-adik kalau sebut nuzul Al-Quran, semua orang biasa dengar cuti. Itu je lah yang dia tahu kan. Kalau nuzul Quran cuti, nuzul Quran cuti, asal cuti je nuzul Quran. Jadi kita tak nak hanya sekadar tahu nuzul Quran ni cuti, tapi kita nak tahu apakah sebenarnya intipati dan juga cerita di sebalik nuzul Al-Quran ini. So pertama sekali adalah kita kena faham apa tu nuzul. Okey, apa tu nuzul dan apa itu Al-Quran? Kan? Sebab kita sekadar sebut tapi takut-takut kita tak faham dan hayati. Dan kalau kita dapat hayati betul-betul peristiwa nuzul Al-Quran ni, sampai ada yang boleh menitiskan air mata kesyukuran sebab dia betul-betul faham. Jadi insya-Allah dalam masa setengah jam ni kita cuba sedaya upaya untuk lapangkan hati untuk kita belajar perkara yang mungkin baru buat kita ataupun kita pernah dengar, kita anggap ini adalah ilmu baru untuk kita masukkan dalam kehidupan kita. Boleh? Baik, insya-Allah. Pertama sekali kita kena faham yang nuzul ini bermaksud penurunan. Okey, so boleh catat lah kat situ. Adik-adik jangan lupa catat nuzul tu apa? Nuzul ni maksudnya penurunan, turun. Dan Al-Quran adalah satu kitab yang menjadi kitab terakhir. Sebab sebelum-sebelum ni ada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Maka Al-Quran ini menjadi kitab terakhir yang diturunkan sehingga akhir zaman. Maknanya Al-Quran ni valid semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah akhir zaman. Dia valid. Dia tak boleh dia tak perlu nak tiba-tiba update firmware ke kan, update iOS ke, tak payah sebab dia dah updated dan dia punya ilmu tu melangkaui zaman. Alright, bayangkan pada 1400 tahun yang dulu, waktu tu tak ada lagi teknologi-teknologi yang canggih, tetapi telah pun bercerita tentang bagaimana baby ataupun bayi dalam perut ni dia membesar. Bercerita tentang bulan dan bintang, pergerakan planet dan juga bumi dan serta matahari. Bercerita tentang dua air yang tidak bersambung. Dan banyak lagi teknologi-teknologi dan sains yang advance yang diceritakan pada 1400 tahun yang dulu. Jadi nak bagi tahu itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. So Al-Quran clear. Dia adalah kitab yang menjadi rujukan kita, yang menjadi kitab kita kena ikut apa yang ada dalam kitab tersebut untuk kita selamat. Jadi sesiapa yang tak ikut Al-Quran ini, maka dia tak akan selamat dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, umat akhir zaman ni dia takkan sesat selagi dia ikut dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Adik tulis dia dua perkara apa dia? Ni maksudnya kalau siapa ikut dua ni dia takkan sesat. Tapi sesiapa yang ikut selain daripada dua perkara ni, dia confirm sesat. Confirm dia akan hilang arah, dia akan gagal dunia dan juga akhirat. Okey, apa dia? Yang pertama adalah mesti ikut Al-Quran. Itu yang pertama.
Okey. Yang kedua adalah mengikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. So hadis ni dia nak menceritakan, dia nak detailkan lagi berkenaan dengan Al-Quran. Maka perlu dua-dua perkara ni untuk kita tak sesat dunia dan juga akhirat. So selesai secara ringkas. Okey, secara ringkas apa itu nuzul, apa itu Al-Quran. Clear penurunan Al-Quran. Okey. Pasti dan pasti ada semua orang kat rumah ada Al-Quran, kan? Pasti dan pastilah, kan? Sebagai orang Islam ada Quran. Antara kita baca ataupun tak, antara kita pegang ataupun tak, kan? Atau antara kita selak ataupun tidak helaian Al-Quran itu, ataupun sekadar menjadi pameran, ataupun kita letak dah berabuk dalam Quran kat rumah tu. Jadi tapi yang pasti adalah Al-Quran tu ada dekat setiap rumah orang-orang Islam. Betul Okey, clear. Tapi ada semua tahu tak, ada beberapa negara kat luar sana yang mereka ini tidak dapat naskah Al-Quran. Dia tak mampu nak dapat naskah Al-Quran. Sebab tu Malaysia ada badan-badan NGO yang kumpulkan sumbangan untuk membeli Al-Quran dan dihantar kepada negara-negara yang mereka ni Islam tetapi Al-Quran susah nak dapat. Mereka terpaksa baca dekat atas kulit kayu, kan? Terpaksa baca di tempat-tempat yang susah untuk mereka nak hafal dan juga membaca. Tapi mereka hafal Al-Quran. Bayangkan mereka tak ada naskah Al-Quran tapi mereka boleh menghafaz Al-Quran. Kita ni cantik dah naskah Quran, siap yang ada warna-warna tajwid dah, tetapi tetap juga kita tak mampu untuk menghafaz seperti mana mereka menghafaz. Sebab manusia memang macam ni, perangai kita ni tak syukur. Dan bukan saya yang cakap, bukan cikgu yang cakap, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita sebut banyak kali dalam Quran. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat di antara kamu yang bersyukur. Maka orang-orang negara-negara yang mungkin naskah Quran tak dapat, tapi dia syukur apa yang ada dia boleh hafal. Tapi kita ni mungkin banyak perkara yang kita tak syukur. Sebab apa? Sebab mungkin kita tak nampak Al-Quran ni hebat. Kita tak nampak Al-Quran ni gempak. Kita tak nampak Al-Quran ni adalah mukjizat yang memang siapa-siapa ikut, siapa-siapa baca, siapa yang boleh tadabbur, dia akan jadi manusia yang luar biasa dunia dan juga akhirat. Alright? So that's why lah nuzul Al-Quran ni, buat ceramah-ceramah nuzul Al-Quran ni adalah untuk kita nak appreciate Al-Quran yang ada dekat rumah ni yang kita mungkin abaikan. Kita banyak buka handphone berbanding dengan buka Al-Quran. Kita banyak buka TikTok berbanding dengan Al-Quran. Kita banyak buka Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Banyak baca situ berbanding dengan membaca Al-Quran, which is Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so selesai Okey, poin kedua. Nak bagi mudah ni, adik-adik boleh catat ni. Yang penting adik catat je. Alright? Okey. Yang poin kedua, kita nak cerita tentang berapakah peringkat penurunan Al-Quran. Okey. So peringkat penurunan Al-Quran ni secara mudah kita nak faham dia ada 3 peringkat. Berapa peringkat? Ada 3 peringkat. Okey. So peringkat pertama adalah peringkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Al-Quran ini seketul. Maksud ketul nak bagi faham lah. Maksudnya completely 30 juzuk. Allah turunkan 30 juzuk ni complete. Berada di Luh Mahfuz. Okay. So daripada Allah turun ke Luh Mahfuz. Maka daripada Luh Mahfuz ini pergi pada peringkat kedua, diturunkan ke langit dunia, dipanggil sebagai Baitul Izzah. Okay, nampak Peringkat pertama Luh Mahfuz, peringkat kedua Baitul Izzah, langit bumi. Dan di langit bumi tu yang 30 juzuk tu masuk pada peringkat yang ketiga, iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, sebab Jibril ada salah satu tugasnya adalah menurunkan wahyu. Jadi Jibril menurunkan Al-Quran ini secara berperingkat. Kalau daripada Baitul Izzah tadi tu, daripada langit bumi tadi tu, langit dunia tu, dia tidak diturunkan terus 30 juzuk. Okey, dia akan diturunkan berperingkat. Kadang-kadang disebabkan oleh beberapa keadaan-keadaan, kan? Contohnya keadaan pembukaan kota Mekah, Fatul Mekah. Maka diturunkan ayat Quran. Contohnya ada orang tanya Nabi tentang hari kiamat. Orang tanya Nabi pasal perkara-perkara yang gaib, syurga, neraka. Kan? Maka turun ayat Quran berkenaan menjawab persoalan-persoalan yang Nabi hadap. Dan ada juga diturunkan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Diturunkan sikit demi sikit selama berapa tahun dek? Catat kat situ selama 23 tahun. Dan ada juga ulama yang
mengatakan bahawa diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi dia lebih kurang macam tu sebab Nabi start dapat Al-Quran ni umur 40 tahun. Ni fakta-fakta dia yang korang memang dah ada patutnya dah ada kat kepala dah. Sebagai orang Islam yang mengucapkan dua kalimah syahadah, ini fakta yang siapa-siapa tanya korang dah boleh keluar macam ni. Pam. Okay? So macam mana? Pam. So Nabi dapat mujizat Al-Quran ni umur berapa? 40 tahun. Diturunkan berapa lama? Selama 23 tahun. Sebab Nabi wafat pada umur 63 tahun. Perasan tak? Kenapa Nabi wafat umur 63 tahun? Sebab tugas Nabi sudah pun selesai di muka bumi. Sebab tu kenapa ada satu peristiwa, satu ayat Al-Quran turun bercerita tentang hari ini. Allah sebut dalam Quran dan diturunkan pada Nabi. Nabi cerita pada sahabat-sahabat, hari ini telah sempurna bagimu agamamu dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Okay? So semua umat Islam waktu tu rasa happy. Sebab apa? Sebab Islam dah sempurna. Alright? Dan Allah redha Islam sebagai agama kita. Semua happy, semua gembira, kecuali ada seorang. Siapa dia? Seorang sahabat yang paling rapat dengan Nabi, best friend Nabi. Dan Nabi pernah pegang tangan dia, kau jadi jiran aku, kau jadi peneman aku dekat syurga nanti. Dan sahabat ini jugalah yang menemani Nabi semasa hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Alright? Dialah satu-satunya sahabat yang ada dengan Nabi. Siapa dia? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Jadi, Saidina Abu Bakar ni bila dengar perkataan ini, ayat Quran ini, setelah sempurna bagimu agamamu dan Islam ni aku redha sebagai agamamu ni, Abu Bakar je sedih. Sebab apa? Sebab bila Abu Bakar dengar, Abu Bakar paling faham sebab dia paling dekat dengan Nabi, itu tanda bahawa itu tanda bahawa Nabi tak lama lagi akan wafat sebab tugas Nabi sudah pun semakin selesai di muka bumi, di dunia. Alright? Jadi itu yang kedua, tempoh berapa lama Al-Quran ini diturunkan. Okey, itu yang kedua. Okey, apa lagi poin yang kita nak belajar lagi? Poin yang seterusnya adalah, adik-adik pernah tak dengar pasal tongkat Nabi Musa? Kan? Yang tongkat Nabi Musa yang Nabi kalau Nabi campak jadi ular tu, yang dia telah mengalahkan ular-ular ahli sihir Firaun. Kan? Tu kalau nak cerita tu panjang lah cerita dia. Cuma adik-adik biasa dengar kan? Mukjizat Nabi Musa ni bukan takat bertukar jadi ular, dia ketuk dekat tebing laut maka terbelah laut. Kita pun pernah dengar kisah tu, bagaimana Nabi Musa AS bersama dengan pengikut-pengikutnya dapat melalui lautan apabila laut tu terbelah, dan laut tu bercantum semula apabila mereka dah selesai sampai ke seberang, dan Firaun serta kuncu-kuncunya mati, tenggelam dalam laut. Baik, hebat tak tongkat tu? Kita rasa macam hebat ni. Sama juga mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia boleh memerintahkan dan dia boleh kontrol jin-jin dan segala makhluk yang ada ni. Dia boleh kontrol haiwan-haiwan, jin semua tunduk dekat dia. Tu mukjizat Nabi Sulaiman. Dan mukjizat Nabi Yusuf AS salah satunya adalah berwajah dengan wajah yang tampan. Okey? Cuma adik-adik semua, setiap nabi-nabi ni ada mukjizat. Cuma mukjizat mereka ini tidak diturunkan, tidak dapat diwarisi oleh umat-umatnya. Okay? Tongkat Nabi Musa tak diwarisi pun oleh umat-umat dia. Ketampanan Nabi Yusuf tidak diwarisi oleh umat-umatnya. Okay? Mukjizat nabi-nabi yang selainnya tidak diturunkan, tidak diberikan, tidak diwarisi oleh umat-umatnya. Tetapi special untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi, antara mukjizat yang terbesar Nabi. Nabi ada banyak mukjizat. Alright? Kalau kita pernah dengar Nabi membelah bulan. Alright? Macam-macam mukjizat yang Nabi dapat. Naik buraq semasa peristiwa Isra' Mi'raj, itu pun adalah mukjizat Nabi. Hebat kita dengar. Tetapi top one mukjizat Nabi, nombor satu,
Kalau kita dengar buruk tu dah gempak, kalau kita dengar belah bulan tu dah gempak, tapi sebenarnya yang paling gempak, paling hebat, paling top sekali nombor satu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat Nabi dan diwarisi kepada umat-umat Nabi. Dan dia ada dekat rumah kita sekarang. Dik, bayangkan kalau ada buruk dekat rumah kita. Waktu tu memang menggelupur lah kita kan. Seronok, happy, nak naik hari-hari, betul tak? Sebab tu haiwan tunggangan ahli-ahli syurga ada dekat rumah kita, bayangkan. Gempak memang tak gambar selfie, upload kat story hari-hari. Tapi adik-adik semua, tahukah anda bahawa ada mukjizat yang lebih hebat daripada buruk tapi kita tak peduli pun? Itu adalah Al-Quran. Al-Quran ni adalah mukjizat yang diwarisi, dan siapa dapat baca, dapat faham, dapat dalami, maka mereka ini akan dapat kedudukan lebih tinggi lagi berbanding kalau dapat naik buruk. Bukan takat boleh naik buruk, macam-macam lagi boleh buat. Keajaiban yang dia dapat dekat dunia dan juga dekat sana nanti. Tapi rugi kita, biarkan je Al-Quran tu tersisip rapi dekat rak buku rumah kita. So that's why adik-adik semua, nuzul Al-Quran ni, kita nak tahu sampai tahap adik-adik semua balik sekolah nanti, sampai kat rumah, kita nak pegang Al-Quran. Kita baru aware, Quran ni gempak ni, tapi kenapa aku tak baca? Alright? So, InsyaAllah dalam masa yang singkat ni, saya cuba untuk memenuhi masa ni untuk at least dapat kesedaran, dan adik-adik semua kena teruskan belajar lagi berkenaan dengan apa kehebatan, apa mukjizat, apa hebatnya Al-Quran ni, supaya kita mencintai Al-Quran ni. Sebab ni mukjizat. Ingat bila mukjizat ni benda-benda yang hanya Nabi dapat, tapi hebatnya umat Muhammad, dia dapat merasai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa biasa sebab kita tak tahu. Contoh. Nak bagi contoh. Okey. Contohlah jam ni yang saya pakai ni. Contohlah. Ni contoh je tau, bukan betul lah harga dia, contoh. Jam ni dibawa ke pasar malam. Kedai orang jual apam balik. Bagi jam. Makcik, saya nak jual lah jam ni. Berapa jam ni makcik boleh beli? Makcik tu tengok. Makcik tu kan tahu pun. Tengok. Ni RM10 boleh? RM10. Kita pun RM10, cik. Tak apalah, cik. Saya pergi tempat lain pula. Kita pergi pula tempat lain. Kita pergi kedai kereta. Bengkel kereta. Ini kita kata, Uncle, ni saya mau beli, nak jual jam lah, Uncle. Berapa Uncle boleh ambil ni jam? Uncle tu pun tengok. Dia pandai kereta, dia bukan pandai jam. Tengok. Bolehlah ni. I rasa macam ni mahal ni. Tapi bolehlah 200. Dia tak puas hati lagi. Kita pergi tempat lain lagi. Pergi pula kat kedai gunting rambut. Ni. Nak tanya ni berapa jam I nak jual lah kat you. Dia tengok. Bolehlah 500. Tinggi dah 500. Daripada RM10 naik jadi 500. Last sekali dia terlalu dekat kedai jam. So pagi kat kedai jam, dia tunjuk je jam ni. Belum tengok lagi, belum pegang lagi, baru tunjuk je. Berapa boleh jual? Terus penjual jam tu, sebab dia tahu tentang jam, dia tahu nilai jam, dia tahu kualiti jam tu. Lepas tu dia, boleh tak saya nak pegang? Ini lah. Okey lah, bagi you RM30,000 lah. Terkejut RM30,000. Apa mesej yang nak disampaikan dalam cerita kisah jual jam ni? Nak bagi tahu, dik, kita ni jam ni bukan tak ada nilai, tapi kita yang tak tahu tentang nilai jam ni. Siapa yang paling tahu tentang nilai jam ni? Orang yang ada ilmu tentang jam ni. Sebab tu penjual tu, dia boleh beli dengan harga RM30,000. Sebab apa? Sebab dia tahu nilai jam ni mahal. Kenapa kita bawa pergi kedai kuih tadi nak beli RM10 dia? Sebab dia tak tahu tentang jam ni. Sama juga ada di semua konsepnya. Al-Quran, kita akan mula appreciate, kita akan mula tahu ini adalah sesuatu yang mahal yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita tahu, kita belajar, kita ada ilmu tentang Al-Quran. Okay? So adik semua secara ringkas, saya nak share dengan adik semua apa antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh belajar supaya kita mencintai Al-Quran ni. Yang pertama sekali adik semua, Al-Quran ini hadis Nabi ada sebut tentang sesiapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan diberikan satu hasanah. Hasanah ni bukanlah dapat
kawan kita yang nama Hasanah satu. Hasanah ni maknanya kebaikan. Dalam bahasa Arab namanya kebaikan. Dan satu hasanah ini bersamaan dengan 10 pahala. Okay? So, satu huruf yang dimaksudkan Nabi ini bukanlah alif, lam, mim. Satu huruf, bukan. Satu huruf yang dimaksudkan Nabi ni yang dapat satu hasanah 10 kebaikan ni adalah alif. Baca Al-Quran sebut alif je. Alif je dah dapat satu hasanah, 10 kebaikan. Right? Dan adik-adik semua, betapa besarnya pahala orang yang baca Al-Quran ni. Kalau adik-adik cuba tengok orang-orang yang membiasakan diri dia memang baca Al-Quran. Kan? Kita kadang-kadang terkejut orang boleh baca. Ni bukan zaman dulu, zaman sekarang ni terkejut yang orang boleh baca 30 juzuk Al-Quran dalam satu hari. Adik-adik cuba tengok orang-orang yang baca Al-Quran ni, yang banyak baca Al-Quran, lazimi baca Quran ni, muka diorang ni lain. Wajah mereka ni lain. Kita seronok tengok muka dia sebab Allah berikan cahaya pada wajahnya. Orang-orang yang baca Al-Quran. Jadi korang nak wajah bercahaya ni, bukan dengan hanya korang tepekkan bedak sejuk ataupun tepek krim pemutih muka ke. Adik-adik, ramai je orang yang wajahnya betul-betul putih sebab pakai krim ke, buatlah segala operate lah, cocok vitamin C, vitamin D, vitamin E lah, segala vitamin ada cocok kat muka dik. Perasan tak, kita tengok muka dia, kita rasa biasa. Oh, kau cocok. Oh, kau okey, muka putih. Okey. Tapi kita tetap meluat tengok muka dia. Kita tetap rasa macam tak ada rasa apa pun tengok muka dia. Orang yang baca Al-Quran ni, wajah dia ni mungkinlah tak berapa cerah ataupun mungkinlah tak berapa handsome sangat. Tapi kita suka tengok muka dia. Berapa ramai orang yang muka cantik, muka handsome, tapi kita meluat tengok muka dia. Alright, dan ada orang yang kita tengok muka dia, ya Allah, handsome, rasa tenang, rasa lapang kan. Jadi antara rahsianya adalah dia melazimi membaca Al-Quran. Sebab dia tengah baca mukjizat kot. Sebab wajah Nabi ni memang, kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, kitab yang bercerita tentang peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia punya wajahnya bercahaya seperti bulan. Orang tengok daripada jauh pun dah bercahaya muka Nabi. Itu antara mukjizat Nabi. Jadi orang yang baca Al-Quran ini, insya-Allah dia akan bersinar lah muka dia, tenang. Orang suka tengok muka dia. Okay? So jangan sibuk-sibuk dah. Jangan nak susah hati dah nak beli krim tu krim ni. Alright? Banyakkan baca Al-Quran, Allah akan pancarkan wajah daripada muka kita, pancarkan wajah kita ni. Okay? Itu yang pertama. Okey, apa lagi kelebihan-kelebihan baca Al-Quran ni? Yang kedua adalah, adik-adik, bukan semua orang boleh baca Al-Quran. Kan ada orang baca tergagap-gagap, ada orang boleh baca lancar, ada orang dia pernah baca lancar dulu tapi sekarang dia dah tergagap. Okey? So, kelebihan baca Al-Quran ni sampaikan Allah offer pada orang-orang baca Quran ni, Allah offer dalam hadis Nabi, satu hadis riwayat Muslim. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan dapat bersama dengan para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Ini offer untuk orang yang dapat baca Al-Quran yang dengan lancar. Jadi kepada siapa yang baca Al-Quran dengan lancar, dan bacalah, jangan tak baca, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Ni special. Sebab tu kita nak fokus, kita punya aim kita nak ke arah dapat bersama dengan malaikat. Tetapi kepada sesiapa yang tengah belajar, yang mungkin tergagap-gagap, mungkin merangkak-rangkak, baru mungkin Iqra' 1, Iqra' 2. Jangan risau. Sebab apa? Sesiapa yang membaca Al-Quran, ni dalam hadis yang sama. Sesiapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersekat-sekat dan susah, rasa macam sulit, rasa susah, rasa payah, maka Allah berikan dia 2 pahala. 2 pahala. Dan kata ulama', apakah 2 pahala itu? Pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Bayangkan, baca Quran pun dah dapat pahala. Yang kedua adalah pahala kesusahan membaca Al-Quran. Okay. So, baca merangkak pun dapat pahala, baca lancar lagilah bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? So, itu kelebihan yang kedua bila kita membaca Al-Quran. Adik-adik, just nak share dengan korang semula. Kalau korang semua pernah bercinta, dan cikgu-cikgu pun mungkin ada pengalaman-pengalaman bercinta dulu kan. Adik-adik, bila kita WhatsApp dengan awek kita ataupun dengan partner kita, dengan crush kita, perasan tak kita akan baca balik WhatsApp kita dengan dia? Kita akan scroll balik, baca balik apa WhatsApp kita dengan dia, apa ayat dia, apa perkataan dia guna, sampai tahap koma, noktah,
pun kita baca satu-satu, tak nak terlepas. Kan? Kita baca, kadang-kadang kita baca lagi. Banyak kali kita baca, walaupun perkataan yang sama, dan kita rasa happy. Kan? Oh, happy-nya dia tulis macam ni, happy-nya tulis macam ni. Alright? So, orang yang tahu je tahu. Kan? Orang yang pernah alami je boleh faham maksud saya ni. Jadi adik-adik semua, bayangkan crush kita ni, dia send WhatsApp, dan WhatsApp tu dalam bahasa lain. Apa yang kita akan buat? Kita akan sedaya upaya untuk translate perkataan tu. Sebab kita nak faham apa yang dimaksudkan oleh crush kita. Kan? Kita akan cuba untuk translate juga. Pergilah Google Translate ke. Dan kita akan cuba untuk memahami apa yang nak disampaikan. Sebab kita tahu mungkin crush kita ataupun awek kita atau pakwa kita ni mungkin sayang kat kita, suka kat kita. Maka adik-adik semua, persoalannya dalam hidup kita ni, manusia, hari ni dia boleh sayang kita, esok belum tentu dia boleh terus sayang kita. Sebab manusia ni hatinya berbolak-balik. Alright? Hari ni dia boleh jadi kawan kita, tapi belum tentu bulan depan dia tetap jadi kawan kita. Semalam dia benci kita, hari ni dia boleh sayang kita. Manusia. Namanya manusia. Sebab tu adik-adik semua, ni cerita part lain lah, tapi nak sentuh sikit. Mengejar cinta manusia ni adalah sesuatu perkara yang sangat merugikan. Kan? Sangat merugikan. Sebab tu perkara yang tak pernah rugi dalam hidup kita adalah untuk kita mengejar honor kepada manusia itu. Kita mengejar cinta dan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adik-adik semua, Allah ni, dia punya kasihnya pada kita ni terlalu sangat. Terlalu sangat kasih dia pada kita. Allah tak pernah zalim dengan kita. Bahkan kita yang zalim diri kita sendiri. Adik-adik, kadang-kadang bila kita jatuh dalam kehidupan kita, kita kena marah, kita kena fitnah, kita kena pukul, kan, kena rotan, kena marah dengan cikgu, dengan mak ayah ataupun something happen dalam kita punya life. Kita selalu blame Tuhan. Ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni? Tetapi sebenarnya dia semua, Allah ni sifatnya dia tidak menzalimi hamba. Kita yang zalim terhadap diri kita sendiri. Maka Allah berikan ujian-ujian tersebut purposely untuk buatkan kita balik pada dia. Balik pada tu purposely. Tapi untung bagi orang yang balik pada Allah. Dah susah, dah payah, kena kecam, kena marah, kan, fail dalam exam dan sebagainya, balik pada Allah, itu orang yang untung. Tapi orang yang makin dia fail, makin dia jauh dengan Allah, maka Allah akan tetap uji lagi ujian yang sama. Sampai dia, okey ya Allah, aku kena balikkan kau rupanya. Gitu. Jadi Allah ni kasih dan sayang pada kita. Dan tak nak ke kita nak baca perkataan-perkataan, kata-kata daripada Tuhan yang sangat dan terlalu kasih kepada hamba-hambanya. Mak sayang tak ke anak? Mak sayang. Tapi Allah berganda-ganda lagi sayang kepada kita. Sayang mak ni, kita rasa dah tinggi. Tetapi tak boleh beat sikit pun dengan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tak nak ke kita nak selak tengok apa perkataan yang cuba disampaikan oleh Tuhan yang kasih dan sayang pada kita ni, kepada kita. Sebab tu kenapa ada dia semua, sebab tu ada orang yang kasih dan sayangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia boleh baca Al-Quran banyak kali. Sebab dia tahu ini adalah mesej-mesej WhatsApp. Kalau kita ni boleh baca WhatsApp, ini adalah perkataan, firman yang nak disampaikan kepada kita. Alright, kita bukan baca Quran bila ada kematian. Kita bukan hanya baca Quran bila ada majlis doa selamat, majlis khatam Quran. Kita kena baca hari-hari sebab hari-hari kita perlukan Tuhan. Alright, so sebab tu kenapa adik-adik semua, kalaulah kita banyak baca WhatsApp awek dan pakwa kita berbanding dengan Al-Quran, maka korang sendiri dah tahu hati kita ni letak pada manusia ataupun pada Tuhan. Sesiapa yang meletakkan hati dia pada manusia, yakin dan pastilah korang pasti akan kecewa. Mesti akan kecewa. Tak pernah lagi orang tak kecewa sebab letakkan, tak pernah lagi orang yang tak kecewa bila letakkan hati pada manusia. Pasti akan kecewa. Sebab memang manusia ni sifatnya tidak pandai menghargai. Kan? Manusia ni dia boleh pergi dalam hidup kita bila-bila masa. Tapi Allah tak pernah pergi dalam hidup kita. Sentiasa ada. Sebab tu kenapa dia semua kejar perhatian, cinta dan kasih Allah dengan cara macam mana? Salah satunya adalah untuk kita membaca Al-Quran. Allah suka sangat kepada orang yang membaca Al-Quran. Okay? So, baik. Al-Quran ni bukan sekadar kita kena baca je.
Bukan sekadar kita kena baca, tapi kita kena faham apa yang nak disampaikan dan kita amalkan. Baca je dah bersihkan hati. Sebab tu saya nak kongsikan satu cerita kalau sempat. Tak sempat dah, lagi seminit. Saya tak sempat dah. Okay? Kalau ada rezeki nanti insya-Allah. Cuma adik-adik semua, dalam masa yang singkat ni, saya nak kongsikan adik-adik semua, apa perkara-perkara yang kita boleh belajar dalam Al-Quran ni bawa dalam kehidupan kita. Sebab jangan baca saja, tapi kita kena ambil. Saya nak kongsikan 3 perkara, 3 ayat, 3 perintah Allah yang kita kena ambil kalau adik-adik semua nak berjaya dunia dan juga akhirat. Sebab banyak perintah-perintah dalam Al-Quran ni, banyak formula-formula untuk berjaya dalam Al-Quran ni. Tinggal kita nak gali, cari dan juga dalami. Okey? Yang pertama sekali adik-adik semua, nanti catat dia. Kalau ada kertas, ada pen, catat. Dia berada dalam apa ayat pertama yang diturunkan dalam ayat pertama Al-Quran? Surah Al-Alaq. Apa tu? Ayat dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah ini ulama menafsirkan adalah tuntutan Tuhan menuntut kita, memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kalau adik-adik datang sekolah niat untuk menuntut ilmu, maka adik-adik sedang berada dalam perbuatan menurut perintah Tuhan. Dan siapa yang menurut perintah Tuhan, malaikat jaga dan Allah suka, Allah sayang dan Allah akan bantu kehidupan dia. Tapi kalau pergi sekolah sebab nak jumpa kawan, pergi sekolah sebab nak isi masa lapang, pergi sekolah sebab tak nak kena bebel dengan mak kat rumah, maka korang tak dapat pahala dan juga nikmat kemuliaan yang Allah berikan pada penuntut ilmu. Alright? Okay. Sebab sampai tahap penuntut ilmu ni adik-adik semua, sesiapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan dia ke syurga. Sampai tahap macam tu. So adik-adik semua kalau susah nak bangun pagi lah, nak pergi sekolah lah, nak kena naik van sekolah, bas sekolah lah, susah nak payah nak pergi sekolah, adik-adik ingat hadis Nabi. Siapa yang menempuhi jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan dia kat syurga. Okey, itu yang pertama. So, apa lagi perintah Allah yang kedua yang kita nak belajar sama-sama? Adik-adik, perintah yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Adik catat je dulu, nanti balik boleh tengok terjemahan. Surah Al-Baqarah ayat 83 cerita tentang kewajipan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Adik-adik, jangan sembanglah kalau korang semayang power macam mana pun, baca Quran sedap macam mana pun, tapi kita punya adab dengan mak ayah tak ada. Bahkan dalam hadis Nabi sebut kalau kita sebut macam tu je, sikit je kat mak kita, maka itu pun dah jadi dosa yang besar. Tingginya martabat seorang ibu ini, ibu ayah parents ni, sampai tahap kalau mak kita panggil kita tengah buat solat duha, kan? Atau buat solat tarawih ke, apapun solat sunat, apabila mak panggil, tinggi je martabat seorang ibu ni, korang boleh batalkan solat sunat itu dan menyahut seruan ibu. Ya mak, contoh kita tengah buat solat sunat taubat, contoh, kan mak panggil, abang, kita boleh batalkan solat tu dan kita sahut. Ya mak, ya mak. Sebegitu tinggi. Sebab apa? Sebab menyahut panggilan ibu ni adalah wajib. Solat hajat adalah sunat. Sebab tu sampai macam tu ketinggian seorang ibu tu. Panggil pun dah wajib untuk kita jawab. Sebab tu kenapa korang yang main game online kan, Mobile Legend ke PUBG ke Apex Legend ke apa semua, kalau mak call, kalau korang ignore call mak tu, itu dah menjadi dosa besar yang korang sedang buat. Sebab mak tengah panggil tu, panggil tu dalam bentuk call tu, korang reject call tu, dosa besar dalam hidup korang. Apa kesan dosa besar? Ni panjang cerita dia. Kena buat sesi lain sebab setengah jam ni tak cukup. Okay? Yang ketiga, adik semua, yang terakhir adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Ini yang saya sebut ni adalah poin-poin perintah Allah. Antara poin-poin perintah Allah kalau korang nak berjaya dunia dan akhirat. Maksudnya Al-Quran ni korang nak ambil apa benda yang boleh buatkan korang berjaya. Ini antaranya. Pertama tadi apa? Untuk ilmu. Yang kedua adalah korang kena berbuat baik pada mak dan ayah. Yang ketiga adalah Allah perintahkan dalam surah An-Nisa, nanti tengok ayat yang ke-36. Catat surah An-Nisa ayat ke-36. Allah sebut dalam Quran, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Okey, tengok ni Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Jangan sembang bab syurga
Jangan sembang cakap rasa kita dah cukup baik kalau kita tak menjaga hubungan kita dengan 9 golongan yang saya sebut tadi tu. Nanti boleh tengok balik dalam Quran ni. Golongan-golongan yang disebutkan ni. Dan last kali, 14 ni point dia. Sesungguhnya Allah tak suka pada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri. So kalau korang rasa diri korang good-good kan, bukan budak out kan. Kalau korang rasa korang good-good, korang rasa korang macam bagus kan, ini perkara yang Allah tak suka. Perintah Allah minta kita untuk tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Korang nak sombong apa dalam hidup korang? Duit banyak, duit tu bukan korang punya, Allah punya. Muka cantik, muka handsome, itu semua Allah punya. Allah boleh hilangkan macam tu je. Tiba-tiba korang accident, tiba-tiba kena minyak panas, hilang macam tu je handsome kau yang kau bangga-banggakan sangat. Allah boleh tarik bila-bila masa. Apa yang kau banggakan sangat? Kepandaian. Allah boleh ambil ilmu kita bila-bila masa. Berapa ramai orang yang hidupnya normal tapi akhirnya jadi mental. Kan, hilang akal dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Sebab itu ilmu ini, kepandaian ini adalah milik Allah. Apa lagi yang kau nak banggakan? Jawatan, kesihatan. Itu semua Allah punya. Apa yang kita ada, apa yang kita punya, apa pun tak ada. Sebab tu kenapa orang yang bangga-bangga ni Allah sangat murka, sebab dia tidak menjadi hamba. Dia menjadi Tuhan pula secara tidak langsung, sebab dia rasa apa yang dia ada, dia punya. Rasa ownership ni hanya boleh dirasai oleh Tuhan saja. Sebab kita ni bukan pemilik, kita peminjam yang bila-bila masa Allah boleh bagi. So sepatutnya kita tahu sedar diri kita ni meminjam ke handsomeman, kecantikan, kesihatan, kepandaian, kan? Maka sepatutnya kita makin rasa syukur, terima kasih Allah, hari ni kau bagi lagi aku. Mak ayah kita adalah pinjaman, rumah kita adalah pinjaman, adik-beradik kita adalah pinjaman. Jadi sepatutnya mendidik kita untuk rasa bersyukur. Dek, ini baru sikit sangat ni daripada apa yang Al-Quran nak ajar pada kita. Sebab tu saya nak pesan kepada semua adik-adik saya SMK Seri Permaisuri, untuk balik nanti ada masa dia buka lah Quran terjemahan ni, tengok apa yang lagi yang nak disampaikan. Okay? Ada banyak YouTube ustaz-ustaz yang boleh bercerita tentang Al-Quran, kan? Surau-surau masjid buat kuliah-kuliah. Ustaz-ustazah pun banyak dekat sekolah. Tak faham boleh tanya cikgu, ustazah nak tanya apa maksud ayat ni apa yang Allah nak sampaikan kat saya adik-adik semua. Kalau korang mula untuk dekati diri dengan Al-Quran, waktu itu hidup korang akan penuh dengan keajaiban. Sebab apa? Sebab korang mula mendekat dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada umat Muhammad. Kenapa hidup kita susah? Sebab kita tak hidup dalam keajaiban. Siapa nak hidup dalam keajaiban, dia mesti dekat dengan mukjizat. Sebab mukjizat ni penuh dengan keajaiban. Ni belum cerita lagi sirah-sirah, kisah-kisah Nabi yang penuh ajaib. Semua ajaib sebab apa? Sebab Allah berikan mukjizat. Dan mukjizat tu ada dekat rumah kita. So lepas ni balik rumah, buka pintu, tengok ada Quran, ini mukjizat. Barulah kita rasa semangat nak selongkar, nak mengkaji, nak mendalami Al-Quran. Tapi ingat jangan belajar sorang-sorang. Mesti kena ada guru. Sebab nanti kita akan salah faham. Bila salah faham, kita salah amal. Bila salah amal, kita akan salah membawa hidup kita di tempat yang makin buruk. Okay? Mesti ada guru, dan syukur korang ada ustaz-ustazah dan juga ustaz-ustaz dekat kuliah, dekat masjid, kat surau yang korang boleh tanya. Itu saja daripada saya setengah jam yang ada ni. Minta maaf terlebih masa. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kepada pihak sekolah sudi untuk menjemput. Ada rezeki kita jumpa lagi. Selamat berpuasa. Salam Ramadan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah.